Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Amirah binti Muhammad Mazlan. Saya ingin membentangkan berkenaan e-book pertama saya yang bertajuk Right Issue. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengizinkan saya untuk menghasilkan uh, e-book ini, dan saya ingin berterima kasih kepada kedua ibu bapa saya dan juga pensyarah saya kerana telah membantu saya dalam menghasilkan e-book ini. Saya amat berharap para pembaca dapat mengambil manfaat daripada e-book saya ini. Melihat kepada definisi right issue ialah terbitan saham yang ditawarkan kepada pemegang saham sedia ada untuk membeli saham tambahan dengan harga yang lebih rendah berbanding dengan saham biasa. Kita melihat kepada contoh pengiraan right issue. Contohnya, sebuah syarikat telah mengumumkan right issue kepada pemegang saham dengan nisbah 3 dan 10, di mana setiap 10 saham biasa dimiliki oleh pemegang saham, mereka mempunyai hak sebanyak 3 right issue. Dan contoh pengiraannya saya sertakan seperti yang berikut. Seterusnya, tujuan right issue ini diterbitkan ialah bagi syarikat yang menghadapi masalah kewangan. Right issue ini dapat memberi peluang kepada mereka untuk mendapatkan modal dalam masa yang singkat. Selain itu, pemegang saham juga mempunyai beberapa pilihan untuk right issue yang diterbitkan. Yang pertama ialah pembeli saham boleh membeli sepenuhnya right issue yang ditawarkan. Contohnya, pemegang saham memiliki 1,000 saham dan membeli 300 right issue sepenuhnya, iaitu 3 right issue untuk setiap 10 saham biasa dengan harga yang lebih rendah iaitu RM4, di mana harga saham biasa pada harga RM5.50. Seterusnya, pemegang saham juga boleh membiarkan sahaja right issue yang ditawarkan kepada mereka. Tetapi, cara ini tidak digalakkan kerana peratusan pemilikan saham akan menurun berikutan pertambahan terbitan saham syarikat. Yang ketiga, pemegang saham berhak untuk membuat pilihan sama ada untuk membeli atau menjual right issue dalam kebanyakan keadaan. Ini dinamakan sebagai renunciable right. Sebaliknya, terdapat beberapa keadaan di mana right issue juga tidak boleh dipindah milik dan ia dipanggil sebagai non-renunciable right. Melihat kepada renunciable right, di mana pemegang saham juga boleh menjual right issue tersebut kepada pasaran terbuka. Ini adalah untuk membantu syarikat untuk menambah modal mereka, di mana mereka boleh membeli aset seperti bangunan dan juga boleh membayar hutang kepada pihak bank. Selain itu, renunciable right mempunyai kadar kecairan yang lebih tinggi berbanding dengan membuat pinjaman. Cara ini amat digalakkan kepada syarikat-syarikat yang mempunyai masalah kewangan untuk menambahkan modal mereka dengan kadar yang segera. Kita melihat seterusnya kepada non-renunciable right, di mana right issue tidak boleh dipindahkan membawa maksud kepada. Ia tidak dibenarkan untuk dijual atau dibeli. Ini bertujuan untuk menurunkan peluang kepada pemegang saham untuk membeli saham tambahan dengan jumlah yang tinggi tetapi pada harga yang rendah. Penawaran saham ini lebih memberikan keuntungan kepada pihak syarikat berbanding dengan pemegang saham. Apa itu dilution? Dilution iaitu pencairan berlaku apabila syarikat menerbitkan saham baru yang memberi kesan kepada peratusan pemilikan pemegang saham pada syarikat akan menurun. Selain itu, ini juga berlaku kepada pemegang stock option. Stock option memberikan hak kepada pelabur untuk membeli atau menjual saham mereka pada harga dan waktu tertentu. Apabila berlaku peningkatan pada saham tertunggak, peratusan pemilikan saham pemegang saham pada syarikat akan berkurang dan juga hak bersuara mereka pada syarikat juga turut menurun. Contohnya, 100 saham disediakan untuk 100 pemegang saham dan mereka memiliki sebanyak 2% pemilikan syarikat. Kemudian, berlaku peningkatan sebanyak 100 saham tambahan.
lagi dan ini menyebabkan peratusan pemilikan saham berkurang kepada 1%. Seterusnya, kita melihat kepada kesan pengumuman right issue pada pasaran saham di mana penawaran right issue telah memberi kesan kepada pasaran saham di mana harga saham syarikat tersebut akan menurun. Kita melihat kepada contoh-contoh syarikat yang telah mengumumkan right issue, iaitu yang pertama Thrive Property Group Berhad, di mana rajah tersebut menunjukkan carta harga saham untuk syarikat Thrive Property Group Berhad pada masa sebulan bermula daripada Disember 2020 hingga Januari 2021. Pada 7 Januari 2021, syarikat Thrive Property Group Berhad telah membuat pengumuman mengenai right issue yang mereka tawarkan kepada pemegang saham syarikat. Mereka telah menawarkan right issue pada harga 11 sen untuk setiap right issue dan nisbah yang diperuntukkan kepada pemegang saham adalah sebanyak 12:2. Dan seterusnya, berikut adalah tarikh penting yang telah dinyatakan oleh syarikat berkenaan right issue yang telah ditawarkan sebagai notis pemberitahuan kepada pemegang saham di Bursa Malaysia. Melihat kepada carta syarikat Thrive Group Berhad yang saya sertakan sebentar tadi pada rajah 1, harga saham syarikat telah menunjukkan penurunan selepas pengumuman right issue dibuat oleh pihak syarikat. Ini menunjukkan bahawa right issue telah memberi kesan kepada harga saham di mana ia akan menurun. Kita melihat kepada contoh syarikat kedua yang menerbitkan right issue iaitu DGB Asia Berhad. Mereka telah membuat pengumuman untuk menerbitkan right issue syarikat pada 8 Disember 2020. Right issue yang mereka tawarkan adalah bersamaan 6:1. Rajah berikut menunjukkan maklumat terperinci mengenai pengumuman right issue oleh DGB Berhad di mana mereka telah menawarkan renounceable right kepada pemegang saham syarikat mereka pada harga 12 sen sesaham. Setiap satu saham sedia ada, mereka layak mempunyai sebanyak 6 untuk right issue. Kita melihat kepada contoh seterusnya iaitu Insas Berhad di mana telah membuat pengumuman untuk menerbitkan right issue syarikat mereka pada 18 Januari 2021. Right issue yang mereka tawarkan adalah bersamaan dengan 2:10. Maklumat terperinci berikut ialah mengenai pengumuman right issue oleh Insas Berhad yang mana mereka menawarkan renounceable right pada harga RM1 sesaham kepada pemegang saham mereka di mana setiap 10 saham sedia ada, mereka layak mempunyai 2 untuk right issue. Kita melihat kepada prosedur right issue di mana yang pertama, perlulah makluman mesyuarat lembaga, mengadakan mesyuarat lembaga, surat tawaran, tempoh penerimaan langganan, borang MGT, terima wang permohonan, mesyuarat lembaga kedua, peruntukan saham, borang MGT 14 dan akhirnya mengeluarkan sijil saham. Saya ingin menerangkan lebih lanjut tentang prosedur right issue di mana yang pertama makluman mesyuarat lembaga di mana notis pemberitahuan ini haruslah sampai kepada pemegang saham sekurang-kurangnya 2 hari sebelum mesyuarat diadakan. Kemudian, mesyuarat lembaga haruslah diadakan dan selepas disahkan, surat tawaran akan diedarkan kepada pemegang saham melalui hantaran pos atau talian. Selain itu, surat hendaklah dipos 3 hari sebelum pembukaan saham. Tempoh penerimaan langganan kepada pemegang saham iaitu selama maksimum 15 hari hingga 30 hari. Seterusnya, borang MGT1 ini akan diberikan setelah keputusan lembaga diluluskan dalam tempoh 30 hari. Salinan asli lembaga resolusi haruslah disertakan bersama borang ini. Seterusnya, wang tunai hendaklah dihantar bersama dengan borang permohonan kepada lembaga di mana untuk terima wang permohonan. Setelah itu, mesyuarat lembaga kedua diadakan dan notis pemberitahuan haruslah dihantar sekurang-kurangnya 7 hari sebelum tarikh mesyuarat diadakan. Dan notis tersebut haruslah meliputi keseluruhan agenda mesyuarat. Seterusnya, peruntukan saham. Selepas diluluskan oleh ahli lembaga pengarah, pembahagian saham dilakukan dalam masa 60 hari dari tarikh permohonan dan penerimaan.
Seterusnya, pergi kepada memfailkan borang kepada ROC, di mana setelah membuat peruntukan saham, pengarah lembaga syarikat haruslah menghantar borang pastri kepada pendaftar syarikat iaitu ROC dalam tempoh 30 hari selepas peruntukan saham. Dan yang terakhir sekali iaitu mengeluarkan sijil saham, di mana sijil saham ini boleh dikeluarkan kepada pemegang saham selepas borang pastri dikemukakan. Sijil ini hendaklah dikeluarkan dalam masa 2 bulan selepas tarikh peruntukan saham. Seterusnya, pergi kepada syarat-syarat right issue di mana setiap syarikat wajib untuk mengadakan mesyuarat ahli lembaga untuk right issue. Di mana right issue yang akan ditawarkan kepada pemegang saham syarikat pada tarikh yang ditawarkan adalah setanding dengan jumlah saham yang mereka belanjakan. Tawaran itu hendaklah disertakan bersama dengan notis pemberitahuan mengenai jumlah saham yang ditawarkan dalam tempoh tertentu dan jika pemegang saham tidak diterima, ia dianggap tawaran tersebut ditolak. Seterusnya, jika waktu yang ditentukan dalam notis tersebut telah tamat dan mendapat pemberitahuan daripada pemegang saham bahawa mereka telah menolak tawaran tersebut, pihak lembaga pengarah boleh melupuskannya tanpa memberi keuntungan kepada syarikat dan juga pemegang saham. Dan terakhir sekali, penerbitan right issue ini tidak boleh disahkan melalui peredaran. Saya sertakan di sini perbezaan di antara right issue dan juga bonus issue. Right issue di mana saham yang boleh dibeli dengan harga yang rendah, manakala bonus issue ialah saham yang diterbitkan secara percuma. Dan right issue merupakan saham tambahan, manakala bonus issue diterbitkan daripada keuntungan dan rizab terkumpul. Tujuan right issue ini ialah untuk menambah modal syarikat dan tujuan bonus issue ialah untuk membawa harga pasaran kepada yang lebih baik. Perbezaan seterusnya, di mana right issue mempunyai minimum langganan dan ia adalah wajib, manakala ia tidak perlu bagi bonus issue. Dan renunciable right boleh dilakukan sebahagian atau keseluruhan, manakala pilihan ini tidak wujud bagi bonus issue. Dan untuk bayaran, right issue dibayar penuh atau sebahagian, manakala untuk bonus issue, ia sentiasa dibayar penuh. Lihat kepada servis yang telah ditawarkan oleh Bursa Malaysia iaitu eRight. Apa itu eRight? eRight adalah satu servis yang membolehkan pemegang saham melanggan right issue hanya menggunakan kemudahan mesin ATM dan juga melalui perbankan internet bagi bank-bank yang mengambil bahagian. Untuk melanggan dalam servis eRight ini, pengguna hendaklah mempunyai kad ATM yang sah dan mempunyai ID dan kata laluan yang betul untuk melanggan melalui perbankan internet. Melihat kepada carta aliran proses di mana rajah tersebut menunjukkan carta aliran untuk melanggan eRight. Langkah yang pertama, pemegang saham membuat langganan dan bayaran kepada institusi kewangan, kemudian maklumat telah dihantar kepada bursa dan akhir sekali kepada senarai penerbit. Kepada faedah-faedah yang kita dapat perolehi melalui langganan eRight di mana ia dapat mengelakkan kehilangan sebarang maklumat perincian pemegang saham ketika belum selesai membuat permohonan. Selain itu, ia juga menggunakan bank yang mempunyai bukti penyimpanan untuk keselamatan dan kebolehpercayaan dan menjadi rangkaian yang selamat. Selain itu, eRight juga merupakan satu sistem yang cekap di mana pembayaran termasuk pembayaran stem hasil telah ditolak dari akaun pemegang. Dan terakhir sekali, slip pembayaran daripada mesin ATM sebagai bukti permohonan dan pembayaran yang telah dibuat. Melihat pula kepada kelemahan yang ada untuk sistem sedia ada iaitu mempunyai sistem yang rumit untuk setiap akaun CDS yang boleh menyebabkan berlaku kesilapan adalah tinggi. Ia juga dikendalikan secara manual di mana boleh menyebabkan maklumat dan permohonan hilang ketika transit. Seterusnya, ia memberi kesulitan kepada pemohon kerana harus membeli draft bank, stem hasil dan perlu menghantar borang langganan. Dan yang terakhir, tiada slip pembayaran dan permohonan sebagai bukti. Semua orang tahu berkenaan pandemik COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia dan ia telah berjaya melumpuhkan banyak sektor ekonomi termasuk di Malaysia dan menyebabkan hampir semua industri mengalami kerugian yang teruk dan syarikat mengalami masalah kewangan.
Oleh itu, pihak Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) bersama Bursa Malaysia mengumumkan kebenaran kepada penerbit saham untuk menerbitkan right issue. Fleksibiliti ini untuk membolehkan syarikat awam tersenarai dan REIT layak untuk menerbitkan right issue sehingga 50% daripada terbitan saham biasa. Selain itu, right issue ini haruslah hanya dapat digunakan untuk saham biasa dan bukan untuk sekuriti yang lain. Selain itu, harga ex-right tidak melebihi 30% diskaun pada saham yang baru diterbitkan. Berikutan kepada Perintah Kawalan Pergerakan PKP, pihak Bursa Malaysia dan juga SC terus berusaha mencari cara yang efektif untuk mencari dana. Kebanyakan penerbit yang tersenarai menghadapi kerugian dan dengan proses right issue ini dapat membantu mereka untuk mencari modal bagi membaik pulih kewangan syarikat mereka. Langkah bantuan ini adalah sehingga 31 Disember 2021. Selain itu, saya turut sertakan tentang keratan akhbar berkaitan right issue semasa COVID-19 melanda. Keratan akhbar ini menyatakan bahawa salah satu syarikat penerbangan iaitu AirAsia X Berhad telah mengalami penurunan sebanyak 9% pada awal dagangan setelah mengumumkan tawaran sebanyak RM500 juta kepada pemegang saham sedia ada dan juga terbitan saham untuk pelabur baru. Syarikat ini telah turun kepada 9.53% atau 1 sen menjadi 9.5 sen setelah hampir 79 saham telah selesai. Setakat tahun 2020, syarikat ini mengalami penurunan sebanyak 41%. Pihak AirAsia X menjangkakan pengumpulan daripada pengumuman right issue ini adalah sebanyak RM300 juta. Selain itu, syarikat mereka juga merancang untuk menjual saham sebanyak RM200 juta dan syarikat SPV setuju untuk membeli sebanyak 15% saham AirAsia X Berhad. Hasil daripada penerbitan right issue ini dapat memberikan pihak syarikat dana dan modal untuk mereka menampung kos syarikat seperti gaji pekerja, hutang dan pengaktifan pesawat. Seterusnya, berkenaan keratan akhbar mengenai fintech global di mana syarikat ini telah menerima permohonan right issue sebanyak 1.79 bilion melebihi saham yang telah ditawarkan oleh syarikatnya iaitu 1.43 bilion. Kadar peratusan langganan melebihi 24.99% pada pengumuman di Bursa Malaysia. Hasil daripada terbitan right issue ini, syarikat fintech telah berjaya memperoleh sebanyak RM114 juta dan sebahagian RM65 juta digunakan sebagai modal tambahan untuk membuka sebuah kilang di Perak. Langganan yang berlebihan menunjukkan bahawa pemegang saham yakin dengan kebolehan dan potensi perniagaan mereka berdasarkan modal yang mereka perolehi. Penerbitan right issue mereka menjangkau sebanyak 1.97 bilion saham. Selain itu, syarikat ini juga mempunyai saham strategi di syarikat lain dan cara ini adalah sebagai pelaburan mereka. Kejayaan right issue didorong oleh beberapa faktor iaitu yang pertama, keadaan pasaran pelaburan. Keadaan pasaran pelaburan yang menguntungkan membawa kejayaan kepada penerbitan right issue dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua, kesan right issue kepada pendapatan sesaham iaitu EPS, earning per share. Penerbitan right issue boleh menyebabkan pendapatan sesaham turun sama seperti harga saham semasa. Oleh itu, pihak syarikat haruslah peka tentang kesan right issue kepada EPS yang boleh membawa kepada kegagalan. Seterusnya, berikutan dengan jumlah terbitan right issue. Apabila right issue diterbitkan melebihi modal untuk saham semasa, ia akan menyebabkan penurunan harga saham semasa. Bahkan harganya boleh turun sehingga bawah daripada harga saham semasa. Oleh itu, pihak syarikat digalakkan untuk menerbitkan right issue lebih kecil daripada modal equity. Yang terakhir sekali iaitu penawaran harga. Penawaran harga ini haruslah diteliti berdasarkan keadaan pasaran, jumlah yang ditawarkan dan kesan terhadap pendapatan sesaham. Penerbitan right issue ini memberikan kelebihan kepada pihak syarikat dan juga pemegang saham di mana
Untuk pihak syarikat, mereka boleh menambahkan modal pada syarikat mereka dengan cara terpantas melalui penerbitan right issue ini. Selain itu, untuk pemegang saham, mereka boleh membeli saham dengan harga yang lebih rendah berbanding dengan harga saham biasa. Kita beralih pula kepada kekurangan penerbitan right issue kepada pihak syarikat dan juga pemegang saham. Penawaran right issue ini akan gagal sekiranya pemegang saham tidak berminat untuk melabur banyak dalam penawaran ini dan menyebabkan pihak syarikat gagal untuk mendapatkan modal tambahan untuk syarikat. Selain itu, untuk pemegang saham, harga saham akan jatuh selepas right issue ini diterbitkan. Selain itu, peratusan pemilikan pemegang saham di syarikat akan turun kerana pertambahan saham diterbitkan. Apa yang boleh saya simpulkan daripada right issue ini? Penerbitan saham right issue ini dapat membantu syarikat untuk mendapatkan modal tambahan untuk syarikat mereka. Tambah-tambah lagi, kita melihat kepada pandemik COVID-19 yang telah melanda seluruh negara dan menyebabkan kebanyakan industri lumpuh termasuk di Malaysia. Mendengar kepada contoh-contoh artikel dan berita yang saya kongsikan, dapat dilihat bahawa syarikat-syarikat mengambil inisiatif untuk menawarkan right issue kepada pemegang saham syarikat mereka untuk mendapatkan tambahan untuk memulihkan kembali syarikat mereka yang terkesan akibat pandemik ini. Right issue juga memberi kesan kepada syarikat di mana harga saham semasa akan mengalami penurunan dan pendapatan saham juga akan menurun. Ini juga menjadikan peratusan pemilikan pemegang saham di syarikat akan mengecil. Oleh itu, pihak syarikat haruslah menguruskan penawaran right issue ini dengan baik bagi memberikan faedah kepada kedua-dua belah pihak iaitu pihak syarikat sendiri dan juga pihak pemegang saham. Sekian sahaja pembentangan saya mengenai e-book yang bertajuk Right Issue. Harapan saya supaya pembentangan ini dapat memberi sedikit ilmu dan manfaat kepada semua orang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.